Baik, kita mulakan surah Taubah. Mulai ayat 27. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Summa, kemudian, yatubu, ia menerima taubat. Allahu, oleh Allah, min, daripada, ba'di, sesudah, zalika, itu, ala, atas, man, orang yang, yasha'u, ia kendaki. Wallah, dan Allah, ghafurun, amat pengampun, Rahim, lagi amat penyayang. Ayat 28. Ya ayyuha, wahai, allazina, orang-orang yang, amanu, telah beriman mereka. Innama, sesungguhnya tidak lain, al-musyrikuna, orang-orang musyrik, najasun, adalah najis. Fala yaqrabu, maka jangan mereka hampiri, al-masjidil haram, akan masjidil haram. Ba'da, sesudah, amihim, tahun mereka, haza, ini. Wa'in, dan jika, khiftum, telah takut kamu, ailatan, kepapaan, fasaufa, maka bakal akan, yugnikumullah, ia cukupkan akan kamu oleh Allah. Ia cukupkan akan kamu oleh Allah, min fadlihi, daripada kurniaannya. In, jika, sya'a, telah berkendak ia, innallaha, sesungguhnya Allah, alimun, amat mengetahui, hakim, lagi amat bijaksana. Semak semula ayat 27. Summa yatubullahu min ba'di zalika, kemudian ia menerima taubat oleh Allah,
daripada sesudah itu ala may yasha, atas orang yang ia kendaki. Maknanya dengan mereka menerima Islam, maka Allah akan menerima taubat buat mereka ke atas orang yang ia kendaki. Wallahu ghafurur rahim. Dan Allah amat pengampun lagi amat penyayang. Jadi kepada mereka yang diberi kesempatan untuk bertaubat, mereka bertaubat. Maka sifat Allah yang maha pengampun, memberi keampunan buat mereka. Sayang, rahim itu maknanya pengasih, penyayang. Kepada mereka yang mau kembali kepada Allah. Sebab kesempatan hidup itu hanya sekali. Kalau seandainya peluang untuk bertaubat dia tidak ambil, kasih sayang Tuhan, rahim atau sifat rahim Allah di akhirat tak ada lagi. Allah tidak akan memberikan sifat rahim lagi di akhirat. Selama kesempatan itu diambil, selama itulah Allah akan memberi sifat pengampun dan sifat penyayang kepada hamba-Nya yang mau kembali kepada Allah. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, innamal musyrikuna najasun, sesungguhnya tidak lain orang-orang musyrik adalah najis. Jadi Allah sendiri yang telah merakamkan dalam kitabnya, yaitu al-musyrikuna najasun. Sesungguhnya tidak lain orang-orang musyrik itu adalah najis. Jadi nak menunjukkan bahawa orang Islam ini tidak najis. Yang najis ini ialah orang-orang musyrik. Jadi kita kena faham tentang tafsirannya supaya tidak mengelirukan. Najis dimaksudkan di sini ialah kotor dalam segi akidahnya. Akidah atau kepercayaan orang-orang musyrikin ini adalah kotor atau dianggap sebagai najis. Sebab bukan yang dimasukkan najis ini pada badan. Sebab orang musyrik kadang mereka lebih menjaga kebersihan daripada orang-orang Islam. Kadang negara-negara musyrik lagi bersih daripada negara Islam. Tandas-tandas orang musyrik kadang lebih baik dan lebih bersih daripada tandas-tandas awam orang Islam atau negara Islam. Jadi sebab itu kita tidak boleh mentafsirkan pada zahir, zahirnya itu najis, bukan. Tapi yang najis itu ialah akidahnya, kepercayaan. Kepercayaan itu dianggap sebagai najis, kotor atau najis. Itu yang dimaksudkan. Kalau kita meletakkan pada zahir makna iaitu pada badan, itu salah. Orang musyrik kadang lebih bersih. Mereka mandi lebih bersih daripada kita. Terkadang orang kita yang tak mandi pun ada. Jadi kena ingat dalam segi itu. Sebab itu ayat ini menunjukkan yang dikatakan najis itu ialah pada akidah, kepercayaan, bukan pada badan. Dan diterangkan juga bahawa sembelihan orang-orang Islam, sembelihan orang-orang Islam diterangkan dalam tafsiran mengenai tentang sembelihan ini. Ibnu Abbas sendiri mengatakan bahawa yang dikatakan orang Islam ni kalau lupa, dia menyebut nama Allah ketika dia menyembelih, sembelihannya sah. Seandainya sembelihan tadi adalah sembelihan yang disunahkan, cara sembelihan dia. Bukan maknanya cara sembelihan dengan cara memancung, bukan. Cara sembelihan, cara yang Islam anjurkan. Tapi dia terlupa baca bismillah. Sembelihan itu pun sudah sah. Kerana apa? Yang menyembelih itu orang Islam. Orang Islam dah suci, dah bersih.
Kalau dia terlupa. Ya, kalau dia tak terlupa tu, tak ada masalah lah, memanglah disuruh baca bismillah. Ya. Tapi kalau terlupa, ya, pun sembelihan itu boleh dimakan. Itu. Ya. Sampai macam tu kesucian jiwa orang Islam. Kalau nak tahu. Ya. Baik. Ayat ini diteruskan dengan fala yaqrabul masjidal haram ba'da amihim haza. Maka jangan mereka hampiri akan Masjidil Haram sesudah tahun mereka ini. Setelah tahun kemenangan, pada tahun 9 Hijrah, mana sesudah tahun mereka ini, sesudah tahun 9 Hijrah, mereka dah tak boleh lagi menghampiri Masjidil Haram. Sebab itu, yang dikatakan tanah haram, kawasan tanah haram itu, orang-orang musyrikin tak boleh masuk. Dah tidak dibenarkan lagi masuk, tidak boleh menghampiri lagi Masjidil Haram. Mana suruh keluar daripada tanah haram. Wa in hiftum, dan jika telah takut kamu ailatan, kepapaan, fasawfa yughnikumullah, maka bakal ia cukupkan akan kamu oleh Allah min fadlihi, daripada kurniaannya, insya, jika telah berkendak ia. Ada juga yang mereka khawatir kalau seandainya orang-orang musyrik ini semua keluar, nanti siapa yang nak niaga. Jadi nanti dia banyak hal yang dikatakan kita akan jadi apa kalau mereka keluar. Ada yang berfikiran macam tu. Jadi turunlah ayat ni. Jika kamu takut akan kepapaan, maka bakal akan ia cukupkan. Cukupkan ni boleh diterjemah juga dengan ia kayakan pun boleh. Sebab yughni daripada perkataan ghani, mana kaya. Mana boleh diterjemah juga dengan begini, maka bakal ia kayakan akan kamu oleh Allah daripada kurniaannya, insya'a, jika telah berkendak ia. Karena juga terfikir kepada kita, kalau bangsa cahaya nun alif tak ada, susahlah kita nanti. Jadi kita akan ada perasaan macam tu. Contohnya, sebenarnya orang Islam ni, dia kena memahami ayat ini. Kalau bangsa mereka tak ada pun, bangsa mereka tak ada, bangsa sendiri pun akan dapat memajukan negara. Bangsa sendiri juga akan dapat memakmurkan negara. Berapa banyak negara-negara yang tidak diletakkan campuran dengan bangsa lain, tapi anak watan itu sendiri ataupun orang watan itu sendiri dapat memakmurkan negeri atau negaranya. Kalau kita tengok di negeri Kelantan contohnya, negeri Kelantan, kat sana tak banyak bangsa asing yang mengambil tempat perniagaan. Tapi anak-anak watan Kelantan sendiri boleh beroperasi macam-macam kedai yang diperlukan, baik hardware dia ataupun kedai tayar dia, kedai apa yang biasa bangsa lain lakukan, mereka juga boleh lakukan, boleh buat. Jadi dikatakan di sini, jika kamu takut kepapaan dengan tak adanya mereka, maka bakal Allah kayakan kamu daripada kurniaannya, insya'a, jika telah ia kendaki. Innallaha alimun hakim, sesungguhnya Allah amat mengetahui lagi amat bijaksana. Tengok terbukti sekarang Mekah. Mekah tak ada orang musyrikin. Kenapa Mekah boleh makmur? Bangunan-bangunan naik, dah menjulang ke langit, dan kemudian segala perniagaan-perniagaan semua orang Islam, boleh maju, boleh kaya. Jadi di situlah ayat ini telah memberikan tafsiran yang sebenar, wujud. Terutama sekali kerana ayat ini menerangkan Masjidil Haram,
ya, dah tak ada lagi orang musyrik, makmur, maju, ya. Jadi ya, kaya penduduknya. Itu yang dimaksudkan dalam ayat ni, ya. Baik, kita sambung lagi, ya. Ayat yang ke-29. Qatilu, perangilah olehmu. Allazina, akan orang-orang yang la yu'minuna, tidak mereka beriman. Billahi, dengan Allah. Wala, dan tidak. Bil yaumi, dengan hari. Al-akhiri, akhirat. La yuharrimuna, dan tidak mereka mengharamkan ma, akan apa yang harrama, telah mengharamkan ia, Allahu, oleh Allah, wa rasuluhu, dan rasulnya. Wala yadinuna, dan tidak mereka beragama dinal haq, dengan agama yang benar. Min, di antara allazina, orang-orang yang utu, telah diberikan mereka al-kitaba, akan kitab. Hatta, sehingga yu'tu, mereka membayar al-jizyah, cukai. Bracket jizyah. An yadin, dari tangan. Wahum, walhal mereka saghirun, orang-orang yang hina. Semak semula. Qatilul ladzina la yu'minuna billahi wala bil yaumil akhir. Perangilah olehmu akan orang-orang yang tidak mereka beriman dengan Allah dan tidak dengan hari akhirat. Mana suruh perangi orang-orang yang tidak percaya Allah, tidak percaya adanya hari akhirat. Ya. Wala yuharimuna ma haramallahu wa rasuluh. Dan tidak mereka mengharamkan apa yang telah mengharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Seperti contohnya pada masa itu mula-mula ialah arak. Ya, Allah haramkan arak. Mereka tidak mau mengharamkan apa yang Allah haramkan. Ya, contohnya seperti arak. Wala yadinuna dinal haq. Dan tidak mereka beragama dengan agama yang benar. Sedangkan agama yang benar itu adalah Islam. Mereka tidak mau beragama dengan agama yang sebenar. Minal ladzina utul kitab. Di antara orang-orang yang telah diberikan mereka akan kitab, yaitu Yahudi dan Nasara. Hatta yu'tul jizyah. Sehingga mereka membayar jizyah. Jizyah ni maknanya cukai. Cukai kepala dikatakan sebagai cukai kepala. Ya, kerana mereka duduk di negara Islam dan mereka tidak mau masuk Islam.
mereka mau ya beragama dengan agama mereka. Jadi mereka kena bayar ya cukai ya tiap-tiap tahun. Alayadin, Anyadin ni dari tangan, mana ya mereka kena ya memberikan sendiri. Dari tangan tu maknanya dengan tangan mereka sendiri. Ya. Tidak boleh wakil. Tidak boleh wakil-wakil. Itu maksudnya. Sendiri kena bayar. Wahum sawirun. Walhal mereka orang-orang yang hina. Maknanya ya kerana mereka tidak menerima Islam itu sebagai agamanya. Ya mereka adalah dianggap sebagai golongan yang hina. Ya, dan mereka kena membayar ya, jizyah. Macam tu bahasa dia. Ya. Mereka mereka nak duduk dalam negara Islam, tapi mereka tidak mau beragama Islam. Jadi mereka kena bayar jizyah. Ya. Baik, sama lagi. Wa qalat, dan telah berkata ia, al-Yahudu oleh orang-orang Yahudi. Uzair ya, ibnullah, anak Allah. Uzair itu anak Allah. Wa qalat, dan telah berkata ia, an-Nasara oleh orang-orang Nasrani. Al-Masih bracket Isa ibnullah, anak Allah. Zalika itu qauluhum, perkataan mereka. Bi afwahihim, dengan mulut-mulut mereka. Yudahiuna, mereka menyerupai. Qaula, perkataan. Alladzina kafaru, orang-orang yang telah kafir mereka. Min qablu, daripada dahulu. Qatalahum, telah melaknat ia akan mereka. Telah melaknat ia akan mereka Allahu, oleh Allah. Anna, bagaimanakah? Yufakun, mereka dipalingkan. Baik, semak semula. Ini ayat yang menerangkan benar-benar tersebut dalam Quran. Ya, apa yang jadi kepercayaan kepada orang Yahudi dan jadi kepercayaan kepada orang Nasara. Ya, sebab terakam dalam Quran, bukan hanya sebagai tafsiran ulama-ulama, tidak. Ya. Ini benar-benar tercatat dalam Quran. Wa qalat, dan telah berkata ia al-Yahudu oleh orang-orang Yahudi. Uzair ibnullah. Uzair ya, anak Allah. Uzair ni ya, seorang nabi. Ya, dalam sejarah dalam surah Al-Baqarah ya, yang dikatakan Uzair ini ya berhenti di tempat negeri yang sudah dihancurkan. Jadi dia terfikir bagaimana ya Tuhan boleh menghidupkan negeri yang sudah mati. Lalu ya ditidurkan atau dimatikan dia. Dia mati maknanya ditidurkan.
selama 100 tahun Nabi Uzair ni bersama dengan keldainya, dan ada makanan dan minumannya. Masa itu ada bekalan lah makanan dan minumannya. Ya. Allah telah tidurkan dia selama 100 tahun. Kemudian Allah bangkitkan. 100 tahun, bukan sekejap, 100 tahun. Baru Allah bangkitkan. Setelah dibangkitkan, Allah tanya, berapa lama kamu tinggal? Dia kata 1 hari atau setengah hari. Inilah bahasa yang disebut dalam Quran. Bahawa 100 tahun, dia rasa macam 1 hari atau setengah hari. Sebab itu orang-orang yang dah mati, sejak zaman Nabi Adam, besok kalau dibangkitkan pada hari, pada yaumul akhir, pada hari akhir besok, bila dibangkitkan, mereka akan merasai baru sekejap tidur. 1 hari atau setengah hari perasaannya. Itu dikatakan alam ruh. Sebab itu orang-orang yang mati ni sebenarnya orang-orang yang sudah dianggap sebagai orang yang tidur, bermimpi. Macam tu. Jadi jasadnya habis, tapi rohnya itu bermimpi sampailah hari dibangkitkan. Jasad tidak diazab. Jasad akan hancur. Tapi yang tak hancur ialah roh. Roh ni dalam keadaan mimpi saja. Sepanjang sampai hari dibangkitkan. Itu dikatakan mimpi. Jadi kalau mimpi baik namanya nikmat kubur. Kalau mimpi tak baik itu namanya azab kubur. Sampailah hari dibangkitkan. Barulah jasad roh dan jasad tadi bersatu kembali. Itu pun dirasai oleh mereka baru sekejap tidur. 1 hari atau setengah hari. Tiba-tiba dibangkitkan. Atau dikejutkan. Sebab itu Nabi Uzair ni 100 tahun kalau nak tahu. Kemudian Allah bila bangkitkan, Allah suruh, bila dia kata 1 hari atau setengah hari, Allah suruh lihat kepada keldai. Fanzur ila himarika. Lihatlah kepada keldai engkau. Bila tengok keldai dia, tak, dia mula-mula Allah suruh turun kepada makanan dan minuman. Lihat kepada minuman engkau. Dia tengok tidak berubah. Rupanya minuman tu masa tu adalah perahan anggur. Jadi perahan anggur itu mana tidak berubah. Masih boleh diminum lagi. Dah 100 tahun. Kemudian dia tengok makanan. Makanan tu buah tin. Buah tin ni rupanya boleh expired, dia boleh 100 tahun kalau nak ikutkan. Sebab buah tin tak berubah. Buah tin kering. Buktinya Nabi Uzair ni berbekal dengan buah tin tadi. Buah tin tu tidak berubah. Dah 100 tahun. Artinya kalau buah tin tu dah expired pun, tengok. Kalau tak cendawan, makanlah. Mana eloklah tu. Buah tin tu. Hanya expired diletakkan tu sebagai memenuhi undang-undang. Contohnya misal kata di undang-undang memerlukan 2 tahun saja ataupun 5 tahun saja. Jadi expired dah 5 tahun. Tapi kalau seandainya dia masih elok lagi, boleh makan. Hanya nak memenuhi undang-undang. Jadi kita lihat pada cerita Nabi Uzair ni, buah tin tu 100 tahun masih okey lagi. Dia boleh makan lagi. Kemudian sebelah suruh tengok pula pada himar, keldai. Tengok dah hancur. Tulang-tulang dah berselerakkan. Keldai yang dia tambat tadi, dah berselerakkan tulang dia. Kemudian Allah pun susun kembali tulang-tulang tadi dan disalut dengan daging. Kemudian jadilah seekor keldai semula. Barulah Nabi Uzair percaya lebih percaya kepada kekuasaan Allah Ta'ala. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah amat berkuasa atas tiap-tiap sesuatu. Disitulah Allah. Disitulah Nabi Uzair tahu kekuasaan Allah Ta'ala, yang mana boleh menghidupkan negeri yang sudah mati
ataupun orang-orang yang sudah mati dihidupkan kembali. Nah, itu Nabi. Jadi dengan cerita itu, orang Yahudi telah berpegang Uzair itu anak Allah. Nah, dia bercerita tu. Orang Nasara pula, waqalatin Nasara, dan telah berkata ia oleh orang Nasara, Al-Masih ibnu Maryam, Al-Masih ibnullah. Kata orang Nasara pula, Al-Masih, yang disebutkan Al-Masih ialah Isa. Ya. Isa itu katanya anak Allah. Anak Allah. Jadi Nabi Isa ni yang dianggap oleh mereka dah mati disalib, ya, itu adalah anak Allah. Sampailah sekarang golongan yang teramai mengatakan bahawa Isa itu adalah ibnullah, anak Allah. Zalika qauluhum, itu adalah perkataan mereka biafwahim, dengan mulut-mulut mereka. Jadi Allah nak katakan bahawa mereka mulut mereka sahaja yang berkata demikian, tapi tidak ada keterangan, tidak ada nas. Ya, Allah tidak beranak. Allah tidak ada anak dan tidak diberanakkan. Lam yalid wa lam yulad. Tidak beranak dan tidak diberanakkan. Yudahiuna qaulal ladzina kafaru min qablu. Mereka menyerupai perkataan orang-orang yang telah kafir mereka daripada dahulu. Ucapan mereka ini, ya, bertaklid kepada orang-orang kafir yang dulu, percaya macam tu, maka dia pun ikutlah. Moyang-moyang mereka kata Uzair itu anak Allah, ikutlah generasi kemudian. Orang-orang dulu dah kata Isa itu anak Allah, ya, maka ikutlah taklid si generasi yang kemudian. Ya, sampailah sekarang, ya. Kemudian qatalahumullah, telah melaknat ia akan mereka oleh Allah. Jadi, ya, Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasara ini, ya, sebab mengatakan Allah tu punya anak. Tu. Anna yufakun, bagaimanakah mereka boleh dipalingkan, dia boleh dipesongkan, sehingga mengatakan, ya, Allah tu punya anak. Isa tu anak Allah. Ya, kemudian Uzair itu anak Allah. Ya, macam mana boleh dipesongkan, ya, sehingga menganggap Allah itu ada anak. Itu ceritanya, ya. Jadi kalau besok memahami tentang, ya, Allah itu, ya, dikatakan ada anak, itulah cerita mengenai tentang orang Yahudi mengatakan katanya Uzair itu anak Allah. Ya, orang Nasara mengatakan Isa itu anak Allah. Tapi kena ingat juga, orang-orang musyrikin juga ditercantikkan dalam Quran mengatakan al-malaikatu banatullah. Malaikat-malaikat itu katanya anak-anak perempuan Allah. Orang musyrikin pun punya kepercayaan Allah tu ada anak juga. Malaikat-malaikat tu katanya anak-anak perempuan Allah katanya. Ya. Jadi kita, ya, umat Muhammad ni berkeyakinanlah dengan surah Ikhlas. Surah Ikhlas ni surah Tauhid. Ya. Sebab itu siapa baca surah Ikhlas itu, artinya dia telah membaca 1/3 Al-Quran. Tu nak faham. Sebab apa? Kandungan surah Ikhlas tu seolah-olah sudah melengkapi pelajaran akidah. Surah Ikhlas tu, Qul Huwallahu Ahad, tu dah melengkapi seseorang kalau nak belajar akidah. Dia adalah 1/3 daripada Al-Quran. Maka orang pun faham macam ni. Baca surah Ikhlas 3 kali, khatamlah Quran. Sebab dia 1/3 kan. Baca 2 kali lagi, khatamlah Quran. Ya, jadi nak khatam Quran, baca Qul Huwallahu Ahad 3 kali. Jadi ayat-ayat lain tak payah baca lah. Aku hari-hari khatam Quran. Ya, hebat kau ni hari-hari khatam Quran. Rupanya baca Qul Huwallahu 3 kali. Ya. Jadi ini pahaman macam ni jangan diikut. Ya. Nabi katakan bahawa Al-Quran tahu apa, suratul Ikhlas tu 1/3 daripada Al-Quran. Maksudnya Al-Quran ini, tafsirannya, maksud Quran ini terdiri daripada 3. Ya, iaitu, ya, syariat, ya, akidah, syariat, akhlak. Ya. Akidah, syariat, akhlak. Itu 3.
Jadi, kalau kita ambil kul wallah, artinya kita telah mengambil syariat. Ini akidah, sorry. Akidah. Kalau kita mempelajari ayat-ayat lain berkaitan hukum, artinya itu adalah hukum-hukum. Kemudian cerita-cerita ya berkaitan sejarah dan sebagainya, baik cerita Nabi ataupun orang-orang soleh itu sebagai akhlak. Dan juga ayat-ayat akhlak. Artinya, Al-Quran ini terbagi 3. Pertama, ya, di dalamnya terkandung 3 ya. Pertama akidah, kedua syariat, ketiga akhlak. Kalau kita nak dapatkan 30 juzuk, ya khatam 30 juzuk, baca semua. Sampai qul a'udzu birabbin nas barulah khatam, ya. Ini ambil faham macam tu, baca qul Allah khatam. Baca qul Allah 3 kali khatam, ya. Itu salah, ya. Itu pahaman yang salah, ya. Nah, kita baca qul wallah, saya katakan tadi, kita telah mengambil 1/3. 1/3. Artinya kita dah mengambil akidah. Tinggal 2 lagi. Yang 2-nya ialah syariat. Undang-undang, kalau nak fahamkan undang-undang. Yang ketiganya akhlak. Jadi kalau nak khatam, bacalah semua. Jangan berpikiran macam tu. Patutlah dia tak pernah baca Quran. Sebab apa? Dia baca qul Allah je 3 kali dah khatam. Hari-hari baca qul Allah 3 kali dah khatam. Ya. Itu silap ya. Baik, itu sambung lagi. Ittakhazu, telah mengambil mereka. Kalau baik lagi, telah menjadikan mereka, lagi cantik. Telah menjadikan mereka. Ahbarahum, akan orang-orang alim mereka, waruhbanahum, dan pendeta-pendeta mereka. Bracket rahib-rahib. Arbaban, sebagai tuhan-tuhan. Min, daripada. Dunillah, selain Allah. Wal Masih, dan Al-Masih Ibna Maryam, anak Maryam. Wama, dan tiada. Umiru, telah diperintahkan mereka. Illa, melainkan. Liya'budu, supaya mereka sembah. Ilahan wahidah, Tuhan yang esa. La ilaha, tidak ada Tuhan. Illa huwa, melainkan dia. Subhanahu, maha sucilah dia. Amma, dari apa yang. Yusyrikun, mereka sekutukan. Biasa mas mula. Ittakhazu, telah mengambil mereka atau telah menjadikan mereka, lagi baik. Telah menjadikan mereka ahbarahum, akan orang-orang alim mereka. Waruhbanahum, dan pendeta-pendeta mereka, atau bahasa lain, dan rahib-rahib mereka. Ahbar ni, ya, untuk orang Yahudi.
ya disebut sebagai ahbar, ya. Kalau orang Nasara disebut ruhban, dari perkataan rohib, ya. Rahib-rahib, ya. Disebutlah ruhban. Telah menjadikan mereka, orang-orang alim mereka dan ya rahib-rahib mereka sebagai tuhan-tuhan. Arbaban ni kalau satu Rob. Rob ni Tuhan, macam Rabbal Alamin, Rabbil Alamin, ya. Itu Tuhan, ya. Kalau jamak Tuhan, Arbaban. Arbaban tu jamak. Kalau satu Rob. Rob tu mana Tuhan. Macam kita sebut Robbi, Tuhanku, ya. Mereka telah menjadikan ya orang-orang alim dan juga rahib-rahib mereka sebagai tuhan-tuhan min dunillah, daripada selain Allah. Wal Masih dan Al-Masih, untuk orang Nasara pula Al-Masih ibnu Maryam, dan Al-Masih anak Maryam juga dijadikan sebagai Tuhan. Wa ma umiru, dan tiada telah diperintahkan mereka. Ya, mereka tidak diperintahkan pun ya untuk melakukan menganggap mereka dia sebagai Tuhan, illa liya'budu ilahan wahidah, melainkan supaya mereka sembah Tuhan yang esa. Dalam Taurat dan Injil, ia tidak menyuruh pun untuk menyembah mereka. Yang diperintahkan dalam Taurat dan Injil ialah menyembah ilahan wahidah, Tuhan yang esa. Atau kita katakan dalam surah Ikhlas, Qul wallahu ahad. Katakanlah ya Muhammad, Allah itu ahad, esa. Ya? La ilaha huwa, tidak ada Tuhan melainkan dia sahaja, iaitu Allah. Subhanahu, maha sucilah dia, iaitu Allah. Amma yusyrikun, dari apa yang mereka sekutukan. Ya, dalam satu hadis yang dikeluarkan oleh Imam Tirmizi, ya, mentafsirkan ayat ini, ya, diceritakan katanya bahawa Adi ni Adi bin Hatim, Adi bin Hatim ni bila mendengar Rasulullah SAW membacakan ayat ini, ketika turun ayat ini dibacakan oleh Rasul, Adi bin Hatim ni orang Nasara, orang Kristian asalnya, dia masuk Islam. Jadi bila Nabi bacakan ayat ni, ittakhazu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah, mereka telah menjadikan orang-orang alim mereka dan rahib-rahib mereka sebagai tuhan-tuhan daripada selain Allah. Lalu Adi pun mengangkat tanganlah dan berkata, ya Rasulullah, katanya, kami tidak menyembah mereka, Rasulullah. Kami tak menyembah. Menyembah tu bahasa kita macam kita sujud kat dia. Itu bahasa menyembah. Kami tidak menyembah mereka, ya Rasulullah. Kata si Adi. Sebab dia berpengalaman sebagai orang Nasara, dia tahu. Kami tak sembah mereka, ya Rasulullah. Apa jawab Rasulullah? Mengikut tafsiran ayat daripada menguraikan ayat ni. Qala Rasulullah SAW, bala. Kata Rasulullah, benar. Kamu tak sembah mereka. Innahum harramu alaihim halal wa ahallu lahumul haram. Sesungguhnya mereka telah mengharamkan ke atas mereka yang halal, dan mereka pun menghalalkan bagi mereka yang haram. Fattabi'uhum, maka mereka pun mengikutlah mereka. Fazalika ibadatahum wa iyahum, maka itulah yang dimaksudkan menyembah mereka. Maksud Nabi yang salam, Nabi mentafsirkan ayat ni, dia kata, benar, kamu tak sembah dia, tapi mereka menghalalkan sesuatu, kamu pun halalkan. Mereka mengharamkan sesuatu, kamu pun haramkan. Kamu taklid saja kepada mereka. Kalau mereka mengatakan, kamu sekarang sudah diampunkan dosa-dosa kamu, dia ni sebagai penyambung hubungan dengan Tuhan. Jadi kalau berdosa, kalau orang Nasara berdosa, dia kena masuk dalam satu bilik. Bilik itu akan didengar oleh padri kat situ. Dia akan mengadu segala kesalahannya. Nanti padri itu akan memberikan ulasan sama ada
mengampunkan atau tidak mengampunkan. Dia jadi wakil kepada Tuhan. Kata padri itu katanya, ya, sekarang dosa-dosa kamu sudah diampunkan. Ya, maka kamu pun ikutlah apa yang dikatakan. Kalau halal, halal. Kalau haram, haram. Itulah rupanya yang dikatakan menjadikan mereka sebagai Tuhan-Tuhan. Bukan sembah, ya. Sebab tafsiran ini, Nabi sendiri yang mentafsirkan, benar kamu tak sembah. Tapi bila mereka halalkan suatu, kamu halalkan. Bila mereka haramkan, kamu pun haramkan. Jadi itu yang dikatakan menjadikan mereka sebagai Tuhan-Tuhan. Untuk ingatan kita pula. Kena ingatan kita pula. Jangan kita fikir kepada Yahudi Nasara saja. Yahudi atau Nasara. Ingatan untuk kita juga. Kalau orang-orang yang dianggap oleh kita ni sebagai orang yang alim kononnya, ya, orang yang alim, ya, mereka mengatakan haram. Oh, kita pun ikutlah haram. Ya, ulama tu cakap haram, haramlah. Ulama tu cakap halal, halal lah. Kita pun taklid saja. Padahal haram ke halal mesti ada dalil. Contohnya misal kata haramnya babi. Ya, ada dalilnya. Ya, Allah menerangkan tentang ya haramnya babi. Ya. Jadi inamal khamru wal maisiru apa ni? Sesungguhnya ya diharamkan ke atas kamu bangkai babi, ya, daging babi, ya. Jadi termasuklah daging babi. Jadi adanya dalil daging babi ataupun babi. Kita fahamkan. Ada dalilnya. Arak, ada dalilnya arak. Ini tak. Apa yang dicakap halal, kita pun kata halal. Apa yang cakap haram, kita pun haram. Taklid saja tanpa dalil. Kalaulah macam ni umat Islam, dia punya taklid, jawabnya rusaklah agama Islam, jadilah kita macam orang Nasara. Apa yang dikatakan pendeta halal, halal lah. Pendeta haram, haram lah. Orang Yahudi pun macam tu juga. Pendetanya orang-orang alim dia lah. Dia anggap sebagai orang-orang alim dia. Sebab bezanya kalau orang Yahudi sebut ahbar. Orang Nasara bersebut ruhban. Tapi itu digolongkan sebagai dua-dua ni memang orang-orang yang alim pada pandangan mereka. Jadi orang Islam kena ingat, jangan sampai macam itu. Sebab itu banyak ajaran-ajaran sesat berpunca kerana taklid kepada maha gurunya. Apa kata maha gurunya? lah, bibi lah. Inilah puncanya kerosakan agama. Sebab terlampau taklid dengan maha gurunya. Sedangkan maha gurunya tidak pernah mendatangkan nas atau keterangan mengenai tentang halal atau haram. Cakap dia guru itu cakap seolah cakap Tuhan. Habislah. Ini kena ingat ni, banyak pelajaran kita dapat di sini. Termasuk hal-hal yang berkaitan dengan apa yang dikatakan mereka menjadikan pendeta dan rahib mereka sebagai Tuhan. Itu pelajaran besar buat kita. Supaya kita tidak taklid buta sehingga kita pun sama seperti mereka. Baik, sampai situ dulu untuk malam ni. Selepas ni bolehlah kita bincang-bincang.